Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Insya-Allah hari ini kita nak sambung perbincangan kita pada bab yang ke-109. Ya, kita dah habis dah bab 108. Kita hari ini pergi kepada 109, bab al-mar'atu ra'iyatun. Bab pada membicarakan berkenaan dengan wanita ataupun isteri itu juga merupakan penjaga. Biasa kita dengar orang perempuan ni dia hanya mengikut, tetapi dalam bab ini Al-Imamul Bukhari dia mengatakan wanita ataupun isteri itu juga merupakan orang yang ditanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga sesuatu. Kita tengok. Baik. Kata Al-Imamul Bukhari rahimahullah, hadis nombor 214. Siapa di kitab boleh buka 214. Qala Al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib bin Abi Hamzah an Az-Zuhri qala akhbarani Salim عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Sebenarnya hadis ini kita dah baca dah pada kuliah yang lepas, tapi tak apalah, oleh kerana Al-Imamul Bukhari rahimahullah mengulang hadis ini dengan jalur yang berbeza dan juga dengan sedikit lafaz yang berbeza. Kita terjemahkan hadis ni, tapi kita tak panjanglah kerana hadis ni telah pun kita huraikan dalam kuliah yang lepas. Maksudnya, kata Al-Imamul Bukhari, haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari. Dia berkata, Syu'aib bin Abi Hamzah telah mengkhabarkan kepada kami daripada Az-Zuhri. Zuhri mengatakan Salim telah mengkhabarkan kepada saya daripada Ibni Umar. Sesungguhnya Ibnu Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap daripada kamu itu penjaga. Setiap daripada kamu itu dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan satu tanggungjawab, iaitu untuk menjaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap daripada kamu itu akan ditanya berkenaan dengan penjagaannya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin yang memimpin rakyat, yang memimpin negara merupakan
penjaga, dan dia akan ditanya tentang kepimpinannya. Dia akan dijaga, dia akan ditanya tentang apa yang dia dah lakukan pada rakyatnya. Warrajulu ra'in, seorang suami juga merupakan penjaga fi ahli, pada keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan isteri merupakan penjaga di rumah suaminya. Yang inilah Imam Bukhari jadikan sebagai tajuk bab, oleh kerana Nabi SAW dalam hadis ni menyebutkan tentang isteri adalah penjaga di rumah suami. Isteri kena jaga apa? Kena jaga rumah suami supaya harta suami itu terpelihara. Sebab menjadi tabiat suami keluar pergi kerja, jadi isteri jaga rumah. Jadi bila isteri jaga rumah, maka dia kena urus keadaan rumah itu supaya keadaan rumah itu tidak diceroboh oleh sesiapa yang tidak disukai oleh suami. Maka sebab itu Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, di antara hak suami, la yuti'na farshakum ahadan takrahunah. Seorang isteri tidak boleh memasukkan di dalam rumah suami siapa-siapa yang suami tak suka. Kalau dia tahu orang ni suami tak suka untuk dia masuk, maka jangan bagi masuk. Kerana orang itu akan menyebabkan hubungan rumah tangga itu akan jadi bermasalah. Si isteri juga kena jaga rumah suami dengan erti kata harta suami. Selain daripada dia menjaga maruah dirinya, dia juga kena menjaga harta suaminya ketika suaminya tak ada. Dia tak boleh mensia-siakan ataupun mengabaikan ataupun mencuaikan dengan erti kata, ni bukan harta aku, biar je lah rumah ni tak berkunci. Kan dia keluar tak kunci rumah. Bila suami tanya kenapa tak kunci, dia kata bukan rumah saya, rumah awak lah kena kunci. Sedangkan masa suami keluar daripada rumah, memanglah dia tak kunci sebab ada orang dalam rumah, kan? Jadi tanggungjawab isteri adalah menjaga rumah suaminya. Wal khadimu fi mali sayyidihi, dan khadam dia menjadi penjaga kepada harta tuannya. Kerana tuan dia dah beli dia dengan harta, maka bila tuan dia tugaskan dia untuk menjaga harta tuan dia, dia kena jagalah. Ya, sami'tu haula yani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata perawi, saya mendengar kesemua mereka daripada Nabi SAW menyebutkan, dan aku menyangka Nabi SAW juga bersabda, warrajul fi mali abih, dan juga seorang lelaki menjadi penjaga kepada harta ayahnya. Katalah ayah dia amanahkan pada seorang anak untuk menjaga hartanya, maka anak itu kena amanah, tak boleh untuk khianat pada harta tersebut. Dengan erti kata yang lain, dengan erti kata yang lain, dia curi ataupun dia sembunyikan daripada adik-beradik yang lain. Terutamanya apabila adik-beradik yang lain tak tahu, dia pergi sembunyikan harta ayah dia sampai tak ada siapa pun yang tahu. Walaupun mungkin dalam dunia dia akan terlepas, tetapi di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanggungjawabkan dia dengan harta tersebut kerana dia ambil tanpa izin orang lain. Okey, kita pergi kepada bab yang ke-110. Bab man suni'a ilaihi ma'ruf falyukafi'hu. Bab pada membicarakan sesiapa yang diperlakukan kepadanya kebaikan, maka hendaklah dia membalas kebaikan tersebut. Baik, kata Imam Al-Bukhari, hadis nombor 215. Haddatsana, qala al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Sa'id ibn Ufair, qala haddatsana Yahya ibn Ayyub an Umarah ibn Ghaziyah, an Umarah ibn Ghaziyah, an Shurahbil Maula al-Ansar, an Jabir bin Abdullah al-Ansari, qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'ruf falyujzi'hu fa illam yajid ma yujzi'hu falyuthni alaihi fa innahu idza athna alaihi faqad syakarahu wa in katamahu faqad kafarahu wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa thawbai zurin. Ini merupakan hadis yang ke-215 yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adab Mufrad di bawah bab yang ke-110. Okey. Hadis ni sanad dia tu dhaif, kerana ada seorang perawi yang bernama Shurahbil bin Sa'ad.
Dia ni merupakan perawi yang amanah, tetapi di hujung di akhir hayat dia dia nyanyuk. Ingatan dia tak berapa nak stabil. Maka oleh kerana itulah para ulama menilai riwayat dia setelah dia tua ni dia tak berapa nak okey lah. Tapi walaupun sanad ni dhaif, di sana terdapat riwayat-riwayat yang lain yang menyokong hadis ni, menjadikan hadis ni dinaik taraf menjadi hasan li ghairi. Okey. Maksud hadis ni, kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id ibn Ufair. Sa'id bin Ufair telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Yahya bin Ayyub telah menceritakan kepada kami daripada Umarah bin Ghaziyah, daripada Syurahbil Maula al-Ansar, daripada Jabir bin Abdullah al-Ansari. Jabir ni nama yang biasa kita dengar lah. Yang mana Jabir ni merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dan ayahnya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita teliti kisah Jabir ni tak terlibatlah dalam peperangan Badar dan Uhud, bukan kerana dia tak nak, tapi kerana Jabir ni ramai adik-beradik perempuan, dan sewaktu ayah dia hidup, ayah dia tak benarkan Jabir ni untuk terlibat dalam perang kerana nak suruh jaga anak adik-beradik perempuan dia. Tapi apabila ayah dia terkorban dalam peperangan Uhud, maka lepas tu Jabir mempunyai peluang kerana ayah dia tak halang dia lagi lah untuk berjihad. Okey. Jabir kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'ruf." Siapa-siapa yang diperlakukan kepadanya kebaikan. Maksudnya siapa-siapa yang menerima kebaikan. Ma'ruf ni sesuatu yang baik. Biasa kita dengar dalam istilah syarak ni, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Apa itu al-amru bil ma'ruf? Menyeru kepada ma'ruf, mencegah daripada mungkar. Menyeru kepada ma'ruf, ma'ruf diambil daripada perkataan arafa. Arafa maksudnya kenal, tahu. Bila orang Arab sebut araftuhu, saya mengetahuinya. Bila kita kata fulanun ma'ruf, kan? Fulanun ma'ruf. Fulan ni dikenali, diketahui. Tapi bila disebut ma'ruf dalam istilah syarak, kebiasaannya ma'ruf ni sesuatu yang disukai oleh agama. Kenapa dipanggil ma'ruf? Kerana Nabi SAW dalam hadis menyebut apa? Ma min mauludin yuladu illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Kama qala. Nabi SAW menyebutkan tidak ada bayi yang lahir dalam dunia ni melainkan dia lahir di atas fitrah. Maka kedua ibu bapanya yang mencorakkan, sama ada nak menjadikan budak tu Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Para ulama berbahas, kenapa tak disebutkan Islam? Kerana di awal tu Nabi SAW sebut dah, ma min mauludin yuladu illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada seorang pun bayi yang lahir di atas muka dunia ni melainkan dia lahir di atas fitrah yang Allah Ta'ala telah ciptakan untuk dia. Apa itu fitrah? Fitrah itu Islam. Maka sebab itu, bila seseorang tidak sampai kepada dia seruan untuk menerima Islam langsung, maka dia tak tahu syariat Islam, dia tidak terlibat dengan ajaran-ajaran yang pelik, maka dia berada di atas fitrah. Dia berada di atas fitrah. Dan fitrah manusia inilah yang menjadikan majoriti manusia dalam dunia ini beragama. Kan, majoriti manusia dalam dunia ini beragama. Sebab atheist, bilangan dia sangat sedikit dibandingkan dengan orang yang beragama. Kenapa manusia beragama? Kerana itu adalah tuntutan fitrah. Cuma ada manusia yang menepati fitrah itu apabila mengikut wahyu yang sebenar, iaitulah Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada di kalangan manusia yang fitrahnya itu tidak menepati dengan apa yang dia lakukan, maka dia mengikuti syariat rekaan manusia, maka dia tidaklah menerima Islam.
Kalau seseorang manusia itu fitrahnya selari dengan apa yang dia lakukan, iaitu dengan mengikuti syariat, maka dia menjadi Muslim. Maka sebab itu disebut di sini ma'ruf. Apabila syarak suka pada satu perkara, maka dipanggil ma'ruf, perkara itu dikenali. Yakni dikenali oleh fitrah. Fitrah kenal dia. Kerana fitrah ni ada dalam jiwa insan. Cuma ia perlu dipupuk. Ia perlu diajar. Dia perlu diasuh dengan wahyu. Sebab itu kita orang Islam ni, hukum-hukum Islam ni sekata dan selari dengan apa yang disebutkan, apa yang disebutkan dalam wahyu tu selari dengan apa yang jiwa kita rasa. Jiwa kita tak ada rasa macam pelik sangat. Tak ada. Jiwa kita tak ada rasa macam teruknya. Tak ada. Bagi orang yang beriman lah. Kerana kebanyakan hukum Islam, bahkan saya boleh katakan keseluruhan hukum Islam, merupakan selari dengan apa yang digariskan oleh fitrah manusia. Ya? Sebab itu, Ibn Qayyim ada menyebutkan, kalau sesuatu itu disandarkan kepada Islam, tapi nampak tak cerdik aja, maka dia bukan Islam. Apabila dia mengubah daripada menjaga kepentingan manusia, menjaga keuntungan manusia kepada merugikan manusia secara keseluruhannya, maka itu bukan Islam. Walaupun ditempel dengan nama Islam. Ini disebut oleh Ibn Qayyim dalam At-Turuq Al-Hukmiyah, bila disebut tentang as-siyasah asy-syar'iyyah, bila disebut tentang politik Islam, maka politik Islam itu ialah menjaga keuntungan muslimin secara umum. Tapi mungkinlah ada syariat yang tidak memberikan keuntungan apabila syariat itu nak menghukum orang yang berjenayah. Orang yang melakukan jenayah dihukum. Memanglah tak beri kepentingan kepada orang yang menjenayah tu, orang yang buat jenayah tu. Tapi dia memberikan keuntungan secara umum, iaitu menjaga kemaslahatan umum dengan menghukum sebahagian yang telah menceroboh kepentingan umum tersebut. Ya, baik. Lalu Nabi SAW menyebutkan, sesiapa yang melakukan kebaikan pada kamu, falyujzi'hu, hendaklah dia balas kebaikan tu. Balaslah orang yang buat baik tu. Bahkan dalam hadis Nabi sebut, man suni'a ilaihi ma'ruf, sesiapa yang diperlakukan kepadanya perkara baik. Dalam istilah ilmu bahasa Arab, ayat ni kita panggil ayat naib fa'il. Man suni'a ilaihi ma'ruf. Tak disebut pembuat dia. Ayat ni kan ada aktif dan pasif kan. Dalam bahasa Melayu ada ayat aktif. Ayat aktif ni bila disebut, ayat aktif ni bila kita sebut pelaku dia. Saya makan, dia berlari, dia menulis. Tapi ayat pasif tak disebut pembuat. Warkah itu ditulis. Siapa tulis? Tak pasti. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut, man suni'a ilaihi ma'ruf. Siapa yang diperlakukan kepadanya perkara baik. Kenapa Nabi sebut gunakan ayat pasif? Kerana ada saya kira ada dua sebab. Yang pertama, bila kita kata ayat pasif, fokus dia bukan pada pelaku. Fokus dia kepada orang yang dilakukan ataupun kepada apa yang diperlakukan. Contoh bila kita kata warkah itu ditulis, kita nak fokus pada warkah. Kita bukan nak fokus pada penulis. Kan? Kita bukan nak fokus pada penulis tu, nak fokus pada warkah. Bila Nabi SAW sebut man suni'a ilaihi ma'ruf, sesiapa yang diperlakukan kepadanya ma'ruf, maka fokus Nabi kepada orang yang diperlakukan kepadanya ma'ruf. Orang yang buat baik tu, tak apalah kita tinggal kejap. Yang penting ni yang diperlakukan kepadanya kebaikan ni. Nak buat apa ni? Bila orang dah buat baik kat kita. Bila orang dah buat baik kat kita, Nabi SAW beri arahan, falyujzi'hu, balas kebaikan tu. Balas kebaikan tu. Memang dalam Islam, bila kita buat sesuatu untuk mendapatkan pahala, kita tak disuruh untuk mengharapkan balasan daripada orang yang kita lakukan kebaikan. Kita tak disuruh. Bahkan kita disuruh untuk ikhlas. Apa itu ikhlas? Mengharapkan balasan daripada Allah.
Dia bukan jual beli. Jual beli, kita keluarkan sesuatu, kita nak dapatkan habuan dunia. Tapi bila kita kata sedekah, hadiah, bila kita bagi pada orang pemberian dan kita mengharapkan pahala daripada Allah, bukan jual beli, tak. Hadiah, hibah, sedekah. Sedekah ni kita beri kepada orang yang memerlukan, orang miskin, beri. Hadiah, kita berikan orang satu pemberian bukan untuk mendapatkan balasan dunia, tapi kita beri itu untuk mengeratkan hubungan, yang tu dipanggil hadiah. Hibah, hibah ni lebih luas daripada itulah, pemberian biasa, pemberian yang merangkumi hadiah, yang merangkumi sedekah dan merangkumi pemberian yang bukan untuk mengeratkan hubungan, sekadar memberi. Maka bila kita beri sesuatu untuk mendapatkan balasan daripada Allah Azza wa Jalla, kita tak mengharapkan apa-apa habuan dunia. Tapi agama ni, dia suruh orang yang menerima kebaikan kita tu untuk balas. Nampak cantik Islam? Dia kata kepada orang yang memberi, jangan harapkan balasan. Tapi dia galakkan orang yang menerima untuk membalas. Walaupun orang yang memberi itu tidak mengharapkan balasan. Ini yang disebut dalam hadis tahadu tahab. Saling memberi hadiahlah kamu, nanti kamu akan mengeratkan hubungan mahabbah, mengeratkan hubungan kasih sayang sesama manusia. Jadi disuruh untuk membalasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila diguna ayat pasif, ayat pasif ni pertama saya sebut tadi, nak fokus kepada orang yang diperlakukan kebaikan tu. Balas. Nabi kata balas. Walaupun dia tidak mengharapkan balasan. Tapi kalau kamu boleh balas, kamu balaslah. Supaya ia menjadi satu motivasi pula untuk dia terus memberi. Dan kamu juga akan mendapat pahala apabila kamu tetap membalas. Dalam budaya Melayu ni, dia ada budaya balas bekas. Jiran bagi sesuatu, katalah dia bagi lauk ke apa ke, jadi kita terima lauk tu, kita tak pulangkan bekas tu dalam keadaan kosong. Kita balas dengan isi lain. Kita tak pulang hari tu. Kalau kita ada sesuatu yang kita nak beri, kita pulang hari itulah. Tapi kita bagi tu ada isi dalam dia. Dan ini merupakan perkara yang selari dan bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Walaupun orang kata kadang-kadang dia kata apa? Geng-geng ni, geng yang perleh ni semua nak lawan budaya dan adat Melayu. Tak semua. Ada yang kita kritik apabila tidak selari dengan sunnah, ada yang kita setuju. Yang mana yang bertepatan dengan sunnah, kita setujulah. Kan? Tapi biasalah bila kita kritik tu adalah reaction. Cuma bila nak mengkritik, pastikanlah. Pastikan kritikan itu tepat, kritikan itu betul. Semalam saya melihat ada satu orang hamba Allah ni, dia kata diri dia doktor, ada PhD katanya, tapi dalam bidang muamalat. Kan? Sebab dia tulis dekat dia punya Facebook tu, dia ni penganalisis muamalat dan juga penasihat kewangan Islam, ataupun kita panggil apa? Pembiayaan Islam, financing Islam lah, Islamic finance. Menulis tentang buku Albani. Lepas tu dia buat satu statement yang umum, seolah-olah macam Salafi ini tidak bermazhab. Saya berilah sedikit teguran. Kan? Sebenarnya bila kita nak kata dekat satu aliran, kalau kita nak kata secara umum, pastikan. Kalau kita nak pukul kata semua, pastikan ia disebut dalam kitab rujukan utama aliran tu. Contoh bila kita nak kata mazhab Syafi'i, kita pastikan ini betul-betul pegangan mazhab Syafi'i. Tak bolehlah kita ambil 2-3 kerat pengikut mazhab Syafi'i, lepas tu kita nak kata mazhab Syafi'i macam ni lah. Tak boleh. Kita dah menzalimi mazhab Syafi'i. Contoh, bila saya kata saya pergi kat pusat Serenti, saya tengok ramai orang Melayu. Lepas tu bila tanya, awak kalau semayang subuh kunut tak? Dia kata kunut lah, sebab saya belajar kat sekolah kunut. Tengok, mazhab Syafi'i ni mazhab Syafi'i lah menggalak orang isap dadah ni. Tak boleh begitu.
kita telah menzalimi aliran tu, kita dah menzalimi mazhab tu. Tak betul. Kan? Kita kena rujuk dalam kitab Syafi'i. Adakah mazhab Syafi'i menganjurkan ambil benda-benda yang memabukkan ni? Yang melalaikan ni? Tak ada. Jadi bila kita bincang tentang satu aliran yang besar, aliran Salafiyah. Aliran Salafiyah ni adalah aliran mazhab dalam akidah. Dia bukan mazhab dalam fiqh. Dia mazhab dalam akidah. Jadi Salafi dia kata tak bermazhab. Lebih kurang macam itulah dia tulis. Yang saya faham begitulah, tak bermazhab. Jadi kita kata ini tak betul. Bila masa pula Salafi keseluruhan tidak bermazhab tu? Arab Saudi tu. Salafi besar tu. Cuba tengok ya. Uh, apa yang dilakukan di Arab Saudi. Mereka bermazhab Hambali. Mereka bermazhab Hambali. Kitab-kitab mazhab Hambali dibaca, Ar-Rawdul Murbi', Al-Mughni, Syarh Al-Kabir. Dibaca. Dan dijadikan sebagai undang-undang negara. Sebahagiannya. Kitab-kitab fiqh mazhab Hambali juga diajar. Nak kata Salafi seluruhnya tidak bermazhab ni adalah satu benda yang tak betul, tak tepat. Kan? Tapi dia ni dalam bidang muamalat, tu yang saya nak tanya tu. Muamalat kat Malaysia ni, perbankan Islam kat Malaysia ni mazhab apa? Mazhab apa? Kita tengok dekat bank-bank, produk-produk perbankan Islam. Langkau mazhab. Kejap ambil mazhab ni, kejap ambil mazhab tu. Kenapa? Kerana nak memudahkan urusan umat. Dan kita tak bantah. Cuma kita kata, kalau awak dalam bidang muamalat boleh untuk tidak berpegang dengan satu mazhab, boleh untuk rentas-rentas mazhab. Kenapa golongan sebahagian Salafi yang nak merentas mazhab kerana nak menyelesaikan masalah umat tak boleh? Dia kata, oh sebab tu ibadat, yang ni muamalat tak apa. Terbalik tu. Bukankah ibadat itu sebenarnya lebih ringan kerana Allah itu bersifat rahim dari sudut nak rentas mazhab ni, berbanding hak manusia dalam muamalat sepatutnya lebih ketat kerana dia merupakan hak manusia. Bukan saya nak kata ibadat tu ringan, tak. Tapi kerana sifat Allah Azza wa Jalla itu pengampunan, pemaaf. Kalau kita benarkan taisir, sepatutnya dalam ibadat lebih mudah untuk direntaskan berbanding muamalat yang terkait dengan hak manusia, yang terkait dengan harta manusia. Jadi kenapa kita double standard? Kenapa kita tidak begitu adil dalam bab yang kita rasa ada kepentingan? Oh, kita kata boleh. Dalam bab lain, oh tak boleh. Orang lain tak boleh. Kita boleh. Seolah-olah macam kita aja yang memahami syarak. Tak betul tu. Jadi sebab itu saya berikan teguran supaya perkara ini tidak dipukul rata. Kan? Bila dia tulis begitu, ada juga yang faham seolah-olah macam aliran Salafi ni nak kena ambil direct pada Quran dan Sunnah. Siapa kata? Kalau ada seorang dua yang cakap macam tu, itu tidak mewakili aliran. Kita mengatakan kita tidak terikat dengan satu mazhab. Perlislah. Untuk fatwa tidak terikat dengan satu mazhab, kita rentas kerana nak menyelesaikan masalah umat. Tapi kalau dikatakan kita ni anti mazhab, tolak mazhab, dan ambil direct pada Quran dan Sunnah, ini merupakan satu fitnah yang jahat. Kita tak pernah sebut. Dengar kuliah mufti, Perlis. Dengar penjelasan mufti, Perlis. Yang mana kita menerima kesemua mazhab yang muktabar. Menerima semua mazhab yang muktabar berbeza dengan menolak mazhab. Amalan-amalan di negeri Perlis mempunyai asal dalam kitab-kitab mazhab. Mempunyai asal dalam kitab-kitab mazhab. Seperti mana kamu lakukan dalam muamalat begitu jugalah yang dilakukan dalam fatwa negeri Perlis. Jadi kenapa bank boleh, tiba-tiba fatwa negeri tak boleh? Kan? Adakah orang yang berada di bank itu lebih alim daripada orang yang berada di jawatan kuasa fatwa? Siapa yang iktiraf, siapa yang nilai? Jadi semalam adalah satu orang hamba Allah, dia kata apa lagi? Dialog lah orang. Saya kata okey saja. Kalau boleh siapa-siapa yang nak menganjurkan dialog ni, saya insya-Allah dalam bab ni saya nak juga menjelaskan benda ni.
supaya kita semua jelas, supaya kita semua tahu ada beza di antara meraihkan semua mazhab dan menolak mazhab. Dia kata, oh sebenarnya Albani sekian-sekian. Albani adalah satu orang daripada jutaan ataupun ribuan ilmuan-ilmuan dalam aliran salafiyah ni, yang kita tak boleh nak ambil pandangan dia nak pukul rata. Ramai orang mengkritik Albani. Ramai orang mengkritik Albani. Bahkan saya juga dalam beberapa isu, saya tidak bersetuju. Dalam banyak isu saya tidak bersetuju dengan fiqh Albani. Kerana bagi saya fiqh Albani ni agak sedikit sempit. Jadi tak wajar untuk kita ambil Albani saja, lepas tu kita hukum semua. Ini satu kezaliman. Seperti mana kita tak suka orang pukul rata kita, kan? Kita pukalism, kita juga jangan buat benda yang sama kat orang. Yang menyedihkan, orang ni ada PhD pula tu, kan? Tapi mengeluarkan satu fitnah yang kita balik pada isu kita balik. Balas. Nabi fokus kepada orang tu, balas kebaikan tersebut. Kemudian dikatakan juga, bila Nabi SAW menggunakan ayat pasif, Nabi nak fokus kepada apa? Nabi nak fokus kepada balasan. Tak kira siapa yang buat kebaikan pada kamu, balas. Kerana kadang-kadang kita ni ada kecenderungan untuk layan orang yang ada kedudukan. Ataupun dalam bahasa kita panggil VVIP. Kan? VVIP. Yang mana bukan VVIP, kadang-kadang kita tak ada ni pun nak balas. Kan? Kita rasa macam, alah malas nak balas. Bukan siapa-siapa pun ni. Tak. Nabi SAW kata, sesiapa yang diperlakukan kepadanya ma'ruf, sesiapa yang diperlakukan kepadanya perkara baik, balas. Kalau boleh balas, balas. Fa in lam yajid ma yujzihu falyuthni alaihi. Kalau dia tak jumpa apa yang dia boleh balas, katalah dia miskin sangat sampai dia rasa macam, bulan ni aku tak ada kesempatan nak balas, tak mampu nak balas ni, tak ada benda nak balas, falyuthni alaihi. Berikanlah pujian pada dia. Berikan pujian pada dia. Fa innahu idza athna alaihi faqad syakarahu. Kerana apabila dia memujinya, maka dia dikira sesudah berterima kasih kepada orang yang memberi. Ini juga budaya Melayu. Orang buat baik kat kita, kita kata terima kasih banyak. No? Nak lagi baik, sebut jazakumullahu khairan. Moga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Moga Allah berkati kamu sekeluarga. Dan moga Allah memperbanyakkan orang seperti kamu. Kenapa? Bila kita puji dia, kan? Tapi puji ini janganlah lebih pada had. Jangan sampai dia berada pada tahap riak dan ujuk pula. Kita kata moga Allah memperbanyakkan orang seperti kamu. So dia macam satu motivasi untuk dia bagi lagi. Untuk dia bagi. Mungkin bukan bagi pada kita, tapi bagi pada orang lain pula. Wa in katamahu faqad kafarahu. Kalau dia sembunyikan, maka dia tidak berterima kasih pada orang yang beri kat dia. Sembunyikan maksudnya bila orang bagi kat dia, orang tanya, siapa bagi kamu ni? Tak siapa, saya beli sendiri. Ada orang bagi kat dia, dia kata dia beli sendiri. Ini satu benda yang tak bagus. Ya, satu benda yang tak bagus. Okey. Wa man tahalla bima lam yu'ta. Sesiapa yang berhias dengan sesuatu yang dia tak diberikan dengannya, faka'annama labisa thawbaizur. Sesiapa yang berhias dirinya dengan sesuatu yang tidak diberi, maka seolah-olah dia ni memakai dua pakaian yang dusta. Okey. Apa maksud sesiapa yang sesiapa yang menghiasi diri dia dengan pakaian yang bukan milik dia? Baik, di sini apa disebut? Tengok apa kata Syekh. Dalam kitab Rasyul Barat, dia kata, pengajaran daripada hadis, al-mukafa'ah 'ala al-hadiyah matlubah iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membalas kebaikan, membalas pemberian orang merupakan perkara yang dituntut. Walaupun bukanlah satu kewajipan, tapi benda ni sangat digalakkan kerana mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang membalas kebaikan yang orang beri kat dia. Sehingga kan kalau orang tu bukan Muslim pun, sebab saya sebut tadi, Nabi fokus kepada orang yang, sebab Nabi guna perkataan ayat pasif tadi, nak fokus kepada balasan.
Bukan nak fokus pada siapa yang buat. Orang yang buat kebaikan ni orang kaya ke, orang miskin ke, orang muslim ke, orang non muslim ke, orang kafir ke? Balas Nabi kata. Balas kebaikan tu. Nabi SAW menunjukkan perkara yang sama. Ketika mana Nabi SAW pergi ke Taif. Nabi SAW pergi ke Taif, nak pergi berdakwah dengan orang Taif. Bila Nabi pergi dakwah dengan orang Taif tolak Nabi SAW. Orang Taif baling batu dengan Nabi SAW sehingga Nabi tak berjaya lah menjadikan orang-orang Taif ni menerima Islam. Lalu Nabi pun balik. Waktu Nabi balik tu, berita Nabi pergi ke Taif telah pun tersebar di kalangan orang-orang musyrikin Quraisy pada masa itu. Dan pada waktu tu memang waktu orang Quraisy ni tunggu masa je lah nak lanyak Nabi SAW. Jadi bila diorang tahu yang Nabi SAW pergi ke Taif untuk, kita panggil apa? Mencari sokongan, kan? Maka waktu tu orang Quraisy pun menunggu-nunggu Nabi lah. Nak lanyak Nabi lagi. Waktu itulah Nabi SAW meminta pertolongan daripada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi bukan Islam pun. Dan Mut'im bin Adi ni, dia beri perlindungan kepada Nabi SAW sehingga Nabi SAW berjaya masuk lah. Ya? Sehingga dia berjaya masuk tanpa ada gangguan. Ya? Tanpa ada gangguan. Jadi Nabi kenang jasa Mut'im bin Adi ni. Sehingga Nabi SAW menyebutkan ketika menang perang Badar, dapat tawanan perang orang Quraisy, Nabi kata apa? "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan fayukallimuni fi haula'il natna la atlaqtuhum lah." Kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian dia bercakap dengan aku, berunding dengan aku untuk melepaskan tawanan perang yang jijik ini, aku akan lepaskan mereka kerana menghormati dia. Jadi Mut'im bin Adi adalah orang yang berjasa dan Nabi SAW nak balas balik jasa dia. Kerana dia telah memberikan sesuatu yang bernilai kepada Nabi SAW, iaitu memberikan perlindungan untuk Nabi SAW masuk ke Mekah pada ketika itu. Dan bila Nabi dah menang, Nabi teringat, walaupun Mut'im bin Adi itu waktu tu dah tak hidup lagi lah, dah meninggal dunia. Okey. Jadi membalas pemberian, membalas kebaikan orang merupakan perkara yang dituntut. Itu pertama. Yang kedua, wajib ke atas orang yang tak mampu untuk membalas, pujilah. Puji kebaikan sebagai gantian kepada kebaikan yang dia dah bagi pada kita. Dan yang ketiga, ya, yang saya sebut tadi, sesiapa yang berhias diri dengan sesuatu yang dia tak diberikan. Apa maksudnya ni? Ada beberapa makna. Ada yang kata yang ni untuk perempuan yang bermadu. Perempuan dia ada madu dia yang lain. Jadi nak bagi madu yang lain tu rasa cemburu, dia pergi ambil sesuatu yang bukan suami dia bagi. Dia pakai, lepas tu dia kata pada madu dia, yang ni suami saya lah bagi. Suami awak juga, dia tak bagi kat you ke? Dia bagi kat saya. Nak bagi sakit hati. Nabi SAW tak benarkan. Nabi kata seolah-olah dia memakai pakaian dusta untuk menyakitkan hati. Ini zaman-zaman, orang kata apa, zaman-zaman tengah viral ni. Influencer berpoligami dan sebagainya. Jadi benda ni merupakan perkara yang perlu orang yang bermadu ni duk ingat. Jangan sampai tahap kita ni membelakangkan syariat sehingga kita menipu untuk menyakitkan hati madu kita yang seorang lagi tu. Tak boleh. Itu pandangan tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ada yang kata, Syekh menyebutkan, ya, dia kata fihi tahdhirun lil mar'ah allati laha darrah an at-tahalli wa tazayyun bil adawat allati lam yu'tiha az-zawj iyyaha mudda'iyatan anna az-zawj a'taha iyyaha litahzuna qalbu darratiha wa tu'dhiha. Dia kata dalam riwayat ni mempunyai satu amaran bagi perempuan yang mempunyai madu. Amaran daripada perempuan yang mempunyai madu yang lain
Apa amarannya? Amaran daripada berhias cantik-cantik dengan sesuatu, dengan alat-alat yang suami dia tak bagi kat dia pun. Tapi dia dakwa suami dia bagi. Dia dakwa suami dia bagi. Supaya madu yang seorang lagi tu rasa sedih dan nak menyakiti hati dia. Yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh. Menipu tu tak boleh. Menyakitkan hati satu hal lagi. Sebab itu Nabi kata, seolah-olah dia memakai dua pakaian dusta. Kenapa dua pakaian? Pertama, dia tipu. Suami dia tak bagi, dia kata suami dia bagi, dia tipu. Yang kedua, dia menyakiti hati madu dia yang seorang lagi. Tak boleh. Ini benda yang dilarang oleh agama. Okey. Kemudian, tafsiran yang berikutnya, wa kadzalika tahdzirun lirrajul alladhi yalbasu syi'ara qaumin wa huwa laysa minhum liyakhda'an nas. Begitu juga dia kata hadis ini mengandungi ancaman ataupun amaran bagi seorang lelaki, ya, yang memakai satu lambang, bagi satu pakaian yang menjadi lambang kepada satu kaum sedangkan dia bukan pada kaum tu, untuk menipu manusia. Habis itu kenapa Nabi kata dua pakaian pembohongan? Bila dia pakai itu, seolah-olah dia tutup diri dia keseluruhannya dengan bohong sedangkan dia bukan daripada puak tu. Tapi kalau dia pakai itu bukan untuk berbohong, tak apa. Macam kita lah kan. Kita pakai jubah Yaman, orang tahu kita orang Malaysia kan. Tapi yang ni memang dia pakai itu seolah-olah macam dia tu daripada puak yang tertentu untuk menipu. Yang ni tak boleh. Yang ni tak dibenarkan. Seolah-olah Nabi kata dia telah menipu daripada atas badan dia sehingga ke bawah. Ada juga yang kata hadis ini mempunyai makna sesiapa yang menzahirkan pada dirinya itu pakaian zuhud sedangkan dia bukan zuhud. Dia hanya pakai je pakaian tu supaya orang panggil dia zuhud sedangkan dia orang biasa-biasa je. Ada juga kan? Dia menipu manusia. Ya. Ada juga yang kata, ya, dia memakai pakaian orang lain. Bukan pakaian dia pun. Tapi dia dakwa itu pakaian dia. Ada juga yang kata, ya, yang dimaksudkan di sini ialah orang yang diminta untuk memberikan penyaksian yang dusta, penyaksian yang palsu, lalu dia pakai dua helai kain yang cantik untuk mengelabui mata hakim seolah-olah dia adalah saksi yang kredibel. Jadi bagi saya, semua makna yang saya sebut ni semua termasuk dalam bab ni. Kerana apa? Kerana hadis ni lafaz dia lafaz yang umum, iaitu jangan berbohong mendakwa sesuatu yang bukan milik kita sedangkan kita dakwa itu milik kita. Jangan ambil benda yang bukan milik kita lepas tu kita dakwa itu milik kita. Dia sama juga macam orang yang pergi curi harta intelek orang lain. Zaman tu mungkin mereka berikan contoh-contoh yang macam ni lah. Tapi zaman sekarang, zaman di mana orang curi harta intelek. Saya ada pengalaman lah sekali. Kan? Satu chapter daripada thesis PhD saya. Saya PhD menulis dalam bab sirah, mengkaji tentang riwayat-riwayat sirah, bagaimana cara berinteraksi. Saya kaji Ibn Qayyim, kemudian saya compare dengan ulama lain. Kan? Buat kajian perbandingan. Tiba-tiba baru dapat student PhD saya sekarang ni, Ustaz Usaid, dia tengah buat PhD. So dia tengah buat literature review, tengok-tengok dia kata ada satu jurnal menulis sama macam chapter saya. Saya pun tengok-tengok, bukan kata sama. Memang dia ambil sebiji. Wording semua ditukar. Dia ambil chapter tu, satu chapter tu dia ambil, dia buang nama saya, dia letak nama dua orang. Orang Pakistan. Dan satu orang penulis daripada pejabat mufti wilayah. Quote daripada jurnal. Saya dah bagi tahu,
Tapi admin mufti wilayah masa tu dia kata dia quote daripada sumber yang valid, jadi dia tak mau buat apa-apa lah. Ini merupakan perkara yang tidak bertanggungjawab lah, saya dah buktikan. Tapi Alhamdulillah, saya dihubungi, bulan lepas, saya dihubungi oleh saya punya penyelia di Jordan, Profesor Dr. Abdul Karim Muraikat, dia juga dalam bidang hadis. Dia mengatakan orang yang dah buat salah ni, yang plagiat artikel saya ni, dia mohon maaf. Sebab dia kata dia akan dikenakan tindakan tata tertib oleh universiti dia. Lalu saya pun kata kat dia, dekat Syekh saya kata, boleh Syekh, kalau nak saya maafkan, dia kena tarik semula artikel saya tu, yang dia plagiat tu, dia kena tarik balik daripada jurnal. Jangan benarkan jurnal tu menyebarkan bahan curi. Jadi itu tuntutan yang pertama saya. Tuntutan yang kedua, dia kena tulis surat mohon maaf. Surat rasmi memohon maaf. Jadi Alhamdulillah, bulan lepas, dua-dua tu telah pun dilaksanakan. Jurnal tu telah pun memadam artikel tersebut dan dia pun telah memohon maaf. InsyaAllah nanti saya akan buat post. Ini saya nak pesan jugalah pada admin mufti wilayah supaya padam semulalah citation, nukilan daripada jurnal berkenaan, kerana jurnal tu dah dipadam. Jurnal tu dah dipadam, dan kalau nak nukil juga, nukil daripada tesis saya. Kan? Nukil daripada tesis saya. Kan? Tak ada masalah pun kan. Saya okey je kalau nak nukil daripada saya. Okey. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ni, menipu. Termasuk juga dalam bab ni, iaitu menipu hasil kerja orang, kita pergi kata hasil kerja kita. Dalam ilmu, dalam bahasa akademia hari ni, kita panggil dia plagiarism. Plagiat. Curi. Tiru. Lepas tu dakwa dia punya. Mungkin ada orang dia kata, alah benda ni ustaz, ikhlas je lah. Apa nak lawan-lawan? Ikhlas je lah. You tulis pun memang untuk orang faham. Dia bukan masalah ikhlas tak ikhlas ni. Ikhlas tak ikhlas tu nombor 2. Apa perasaan kita kalau orang ambil, ya? Kalau orang ambil kitab Imam Syafi'i, buang nama Imam Syafi'i, letak nama dia. Imam Syafi'i itu mukhlis. Imam Syafi'i itu orang yang ikhlas, kita tahu. Sehingga Imam Syafi'i pernah sebut, aku lebih suka kalau ilmu tu tak disandar pada diri aku. Kalau ilmu tu benar, walaupun aku yang sebut, tapi jangan sandar pada aku lebih suka, kerana Imam Syafi'i nak ikhlas. Tapi katalah saya ambil kitab Al-Um, saya buang nama Imam Syafi'i, saya pergi letak nama saya. Tuan-tuan boleh terima? Lepas tu bila orang marah saya, apa? Kau ni perasan macam Imam Syafi'i. Dia kata, lah Imam Syafi'i kan ikhlas. Dia pun tak risau pasal pun kau bising-bising. Tak betul. Kerana kita kena mengiktiraf orang yang menulis asal. Penulis asal tu kena iktiraf hak dia. Kerana itu harta intelek dia, idea dia, tulisan dia. Dan kalau benda tu salah, dia kena bertanggungjawab. Kalau orang lain boleh curi, macam mana? Siapa nak bertanggungjawab nanti? Kalau 5 orang curi, kita biarkan 5 orang tu. Tiba-tiba ada salah, siapa nak bertanggungjawab? 5 orang berlaku. Itu pertama. Yang kedua, bila kita benarkan plagiat ni berlaku, maka kita membenarkan penipuan dan pembohongan. Dalam ilmu tak boleh ada menipu. Dia mesti jujur. Dan yang ketiga, kalau kita benarkan penipuan dan pembohongan, orang yang tulis jurnal, dia boleh ambil mana-mana chapter thesis daripada orang lain, lepas tu dia dakwa dia punya. Dan dia mungkin dengan yang kita benarkan tu, dia menerbit banyak, sedangkan itu bukan idea dia, bukan hak dia, dia telah mendapat pangkat daripada tulisan-tulisan dia tu. Tulisan-tulisan yang curi tu. Dia naik pangkat, mungkin dia dapat bekerja di universiti. Sedangkan sebenarnya dia bukannya hebat pun. Dia bukannya berkemampuan pun. Kan? Dia tak mampu pun nak buat benda tu, tapi dia curi. Jadi mungkin dia dapat tempat di universiti, dapat tempat di sekolah. Jadi apa yang berlaku? Orang yang tidak layak untuk mengajar di universiti akan diberi tempat di universiti kerana penipuan dan pembohongan dan harta intelek yang dicuri. Adakah kita sanggup nak hantar anak kita pergi universiti kalau kita tahu universiti itu pensyarah dia semua penipu dan pembohong belaka? Nah, ini benda yang serius. Jadi sebab itu pesanan saya kepada orang yang suka plagiat ni, kan?
Nabi SAW tak benarkan. Nabi kata, "Waman tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa thawbaizu." So, siapa yang berhiaskan diri dia dengan sesuatu yang bukan milik dia, seolah-olah dia memakai pakaian dusta. Dua pakaian dusta. Tutup atas, tutup bawah. Seolah-olah dia menutup diri dia keseluruhannya, menutup aurat dia keseluruhannya dengan benda yang bohong. Nampak macam hebat, tapi sebenarnya dusta dan bohong. Jadi ini merupakan satu pengajaran. Dan benda ni bukan sekali dua berlaku. Banyak kali lah. Dan kali ni dia berlaku pada diri saya lah. Ini merupakan perkara yang sedih jugalah. Tapi Alhamdulillah, benda ni akhirnya selesai. Dan saya pun heran juga, mana dia dapat thesis saya tu, sebab saya belum terbitkan lagi. Kan? Mungkin dia beli dekat perpustakaan University of Jordan agaknya. Sebab University of Jordan ni, dia punya library. Thesis yang lepas 5 tahun, boleh dibeli PDF-nya. Bayar 5 dinar, boleh beli. So mungkin dia dapat di situlah. Tapi yang herannya, rajin pula dia pergi convert. Daripada PDF, pergi convert jadi Word, lepas tu ubah. Ikut format jurnal, ubah, letak mukadimah sikit, letak abstrak sikit, terus jadi milik dia. Kan? Ini merupakan perkara yang menyedihkan. Kalau benda ni, plagiat ni berlaku dalam bidang selain daripada agama tu, kita sedih, tapi kita boleh fahamlah orang kejar dunia. Tapi ini benda agama, ilmu syarak, ilmu hadis. Orang yang plagiat tu mungkin dalam bidang hadis juga. Kan, ini kalau zaman dulu ni, orang yang mengaji hadis dok buat benda ni, curi harta intelek orang lain, memang dia akan dihukum sebagai sariqul hadis, pencuri hadis. Cuma saya bukanlah riwayat hadis dalam tu, saya riwayat, saya kongsi idea je lah. Tapi kalau zaman dulu ada juga. Bukan kata dalam zaman sekarang je, zaman dulu pun ada pencuri hadis dia pun. Dia tengok sanad menarik je, dia tak ambil pun daripada guru tu, dia buang nama perawi tu, dia pergi lekat nama dia pada nama Tok Syekh. Dia panggil sariqatul hadis. Ini pernah berlaku di zaman Al-Imam A'mash. Ketika mana A'mash masuk dalam satu masjid di Iraq, dia melihat satu orang tengah baca hadis. Dia kata, A'mash telah menceritakan kepada saya daripada fulan, lepas tu dia baca hadis. A'mash tengok, dia kata, dia ni bukannya anak murid aku. Maka dia mencuri hadis. Sebab tu A'mash duduk di tengah-tengah, lalu cabut bulu ketiak. Ketika mana orang melihat dia, termasuk penceramah yang baca hadis yang menipu tu, melihat dia, lalu dia kata, wahai orang tua, kamu tidak malu ke? Kita dalam majlis hadis Nabi SAW, engkau buat benda ni. Kata A'mash, apa yang aku lakukan lebih baik daripada apa yang kamu buat. Aku berada di atas sunnah dan kamu berada di atas pembohongan. Cabut bulu ketiak sunnah. Kamu bohong, aku A'mash. Kamu kata kamu riwayat daripada aku, sedangkan kamu bukan anak murid aku. Aku tak pernah kenal kamu. Maka kamu berbohong. Zaman dulu dah ada dah plagiat riwayat. Zaman sekarang, plagiat thesis, plagiat jurnal. Itu benda yang berlaku yang menyedihkan kita, dan kita kena ingatlah hadis ni sebagai satu pengajaran supaya kita tidak terlibat dengan benda-benda yang bohong begini. Ya, wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ini. Ya, saya tanda di sini dulu supaya kita boleh sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Sekejap tadi takut lupa. Okey. Tengok kalau ada soalan ataupun kemungkinan, kalau ada kritikan ataupun soalan ni. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Adakah dengan boikot bersolidariti kita dikira berjihad? Boleh Ustaz terangkan jenis-jenis jihad selain doktor berperang? Jihad ni dengan jiwa, dengan harta.
Ya. Tapi kita ni bila kita boikot, kita menunjukkan yang kita ni tak mau sokong orang yang bantai saudara kita dekat Palestin. Tapi bila kita nak boikot, kena pastikan boikot itu boikot yang sebenar. Maksudnya kita jangan zalimi orang lain. Kalau benda tu belum pasti, kita jangan seru boikot lah, sebab takut-takut kita menzalimi orang dengan kita menuduh dia dengan benda yang dia tak buat. Tapi kalau kita boikot, insya-Allah benda tu jika dilakukan dengan disiplin dan memang produk itu pemiliknya menyokong Israel, menyokong uh, Zionis yang menzalimi saudara kita di Palestin, itu dikira berpahala kerana kita tidak mahu membantu dalam perkara yang dosa, perkara yang permusuhan. Wallahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ke simpan patung haiwan untuk anak-anak di rumah? Patung ni secara umumnya tidak dibenarkan. Kerana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat menerima azab di hari kiamat di sisi Allah nanti ialah orang-orang yang memahat patung. Ya, orang yang memahat patung itu disepakati. Tetapi di sana ada pengecualian, iaitu apabila patung itu digunakan untuk mainan kanak-kanak, seperti mana dalam hadis Aisyah bermain dengan patung bersama dengan anak-anak dan Nabi SAW tidak melarangnya. Oleh kerana itulah dikatakan untuk anak-anak tidak menjadi masalah. Okey. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kalau saya bermusafir dengan permusafiran yang bolehkan saya untuk jamak dan qasar salat, lalu saya melaksanakan salat jamak takdim, dan apabila saya telah salat jamak takdim, saya sampai di rumah saya dalam keadaan zuhur masih ada, belum lagi masuk waktu asar. Adakah saya perlu salat asar selepas saya sampai sedangkan saya telah pun menjamak takdim? Okey. Ini isu yang biasa ditanya. Orang yang dah jamak takdim, di jamak takdim tu di permusafiran lah, perjalanan dia jauh, lebih daripada 80 km, jadi dia jamak takdim. Jamak di luar lah waktu musafir, sebelum sampai ke kawasan dia lah, kampung dia, rumah dia. Apabila dia jamak takdim, lepas tu dia sampai ke tempat dia sebelum masuk waktu solat yang kedua. Sebelum masuk waktu, maksudnya zuhur masih ada, dia sampai kat rumah, dia duduk kejap, lepas tu azan asar. Adakah dia perlu ulang balik salat asar tu ataupun tidak? Jawapannya tidak wajib lagi untuk dia salat asar, kerana jamak yang dilaksanakan tadi itu telah sahih. Tak wajib untuk dia mengulang salat asar, dan inilah pandangan yang dipegang oleh majoriti ulama, iaitu tidak wajib untuk diulang. Tidak wajib untuk diulang. Ini disebutkan oleh mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Okey. Apakah hukumnya menggunakan bulu mata palsu? Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bulu mata palsu ialah bulu mata yang bukan tumbuh di atas mata kita lah. Maksudnya kita pergi tambah sesuatu. Okey. Para ulama memperincikan benda ni kepada beberapa bahagian. Pertama, kalau dia pakai tu bulu mata palsu tu untuk menutup aib diri dia yang cacat ataupun tercedera disebabkan oleh kerana aksiden dan sebagainya. Yang ni dibenarkan kerana ada keperluan untuk menutup aib. Maksudnya dia tak ada bulu mata langsung ataupun bulu mata dia rosak dan sebagainya, maka boleh. Tapi kalau bulu mata dia elok, normal, tapi dia nak pakai lagi bulu mata yang palsu tu, ulama berbeza pendapat. Ada yang kata dibenarkan kerana dia bukan bulu sebenar, ada yang kata dia termasuk dalam menyambung rambut,
yang Nabi SAW sebut dalam hadis, golongan yang dilaknat, al-wasilah wal mustausilah, golongan yang menyambung rambut dan minta supaya dia disambungkan rambutnya. Maka kalau tanya pada pendapat saya, jika tidak ada keperluan, bukan disebabkan oleh kerana kecacatan, maka tinggalkanlah benda tu, ya, kerana benda tu ada khilaf di kalangan para ulama. Okey, itu saja soalan yang saya mampu jawab. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain, saya cuba untuk jawab mana-mana yang saya tak mampu jawab, insya-Allah. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih kepada Global Ihsan yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya berhenti di sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.